Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton yang sedang menyaksikan Facebook live melalui Facebook page Pemuda Hang Tuah Jaya. Sebelum itu saya ingin ingin meminta maaf atas kelewatan kerana masalah teknikal. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Danny Afiq Iskandar bin Zuri Iskandar, pengurusi UMNO Siswa UTM yang menjadi moderator pada malam ini. Seperti sedia kala kita setiap minggu Suara Pemuda Hang Tuah Jaya mengupaskan isu-isu yang dekat dengan hati rakyat. Kerana apa? UMNO memperjuangkan isu rakyat, UMNO membela rakyat. So maka hari ini kita tidak perlu lagi tertunggu-tunggu. Mungkin ramai yang tertanya apakah panel yang kita telah menjemput pada malam ini. Maka hari ini kita telah membawa dua panel yang cukup berkaliber, berkredibiliti dan berketerampilan untuk mengupaskan sedalam-dalamnya isu yang dekat dengan hati kita, iaitu isu baharu dalam aspek pendidikan, menerangi cabaran norma baru pendidikan. So, mari kita pergi kepada panel yang pertama yang telah dijemput khas pada malam ini, iaitu Saudara Khalil. Kepada para panel, pada pusingan pertama kita akan mengintroducekan nama, latar belakang, nama, umur serta apa-apa perkara yang ingin dikongsikan yang berkenaan dengan pendidikan. So, Saudara Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator, tu saudara Danik, dan juga sahabat panel saya Ustaz Syazli, Ustaz Syahizal. Masya-Allah, tertukar nama. Okey. Insya-Allah, terima kasih kepada yang berada bersama dengan kami untuk Facebook Live pada malam ini. Nama saya Khalil bin Ismail. Saya merupakan perunding motivasi pelajar, yang mana saya telah berada di dalam dunia pendidikan ini lebih 5 tahun. Dan antara pengalaman saya dalam dunia pendidikan ini, selain daripada berhadapan dengan pelajar, saya juga pernah menjadi guru ganti di salah sebuah di Negeri Melaka, ada 2 buah sekolah. Dan yang ketiganya, saya juga adalah seorang biro motivasi di Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, iaitu GMS Negeri Melaka. So untuk kali ini PDPR adalah satu cabaran yang baru, yang mana dalam sejarah dunia pendidikan Malaysia pertama kalinya 100% daripada sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah kepada IPT, kita beralih daripada pendidikan secara face to face bersemuka, kita beralih kepada pendidikan norma baru, iaitu secara online, secara atas talian. Maka bila dikatakan PDP, saya terangkan dululah PDP, sebab saya pun ada sedikit background jadi guru ganti. PDP adalah pengajaran dan pembelajaran, dan untuk PDPR adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. So inilah norma baharu pendidikan yang ada di Malaysia, iaitu kita menghadapi PDPR. So nak tak nak kita kena menghadap juga, sebab ini kita sedang berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Jadi inilah cara untuk menyebarkan ilmu. Sebab apa? Misi kita sebagai kalau kita sebagai orang Islam, misi kita adalah untuk memandaikan ummah. Dan dalam Islam juga kita disuruh untuk menuntut ilmu. Jadi misi ini, perjuangan ini perlu diteruskan. Perjuangan untuk memandaikan ummah dan perjuangan untuk menuntut ilmu. Jadi nak tak nak kita kena berada di dalam medan PDPR ini secara langsung. So insya-Allah nanti kita akan kupas lebih lanjut bagaimana dan apa yang kita boleh lakukan untuk kita menghadapi cabaran cabaran PDPR, iaitu secara norma baharu ini, insya-Allah. Alright. Terima kasih kepada Saudara Khalil. Seperti yang kita tahu, Saudara Khalil merupakan bagian aktif dalam NGO Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS. Kita tahu GPMS sudah lama salah satu badan NGO yang sudah lama memperjuangkan pendidikan khususnya untuk orang Melayu. So, kita pergi kepada panel yang kedua, iaitu Ustaz Syahizal, betul? Okey, Ustaz Syahizal, terangkan sedikit nama, umur, latar belakang yang berkaitan dengan pendidikan untuk dikongsikan kepada para penonton. Sebelum itu, jangan lupa like, share dan komen Facebook page kami. Terima kasih kepada adik moderator saya, adik Danik. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Tuan Khalil, puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Saya Muhammad Syahizal bin Alias,
pernah bertugas sebagai guru di Jabatan Agama Islam Negeri Melaka kurang lebihnya 6 tahun. Saya pernah menjadi pegawai koordinasi Persada UTM, satu-satunya NGO iaitu Permuafakatan Siswa dan Siswi Felda. Dan untuk program pada malam ini, terlebihnya saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada UMNO bahagian Hang Tuah Jaya kerana sudi menjemput kami untuk mengupas isu-isu yang penting demi kemaslahatan rakyat ini diperjuangkan oleh UMNO. Untuk PDPR, adik moderator dan sahabat, kalau kita imbas kembali sejarah di Malaysia ini, pada 18 hari bulan Mac 2020, titik hitam untuk negara apabila kita diperintahkan untuk kawal PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ketika PKP ini dilakukan, semasa itu cikgu-cikgu masih lagi bercuti pada bulan Mac. Dan KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, telah mengarahkan guru-guru untuk melakukan PDPR ini secara di atas talian. Seperti mana yang adik Khalil bagi tahu tadi, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan kalau kita tengok adik-adik ini, PDPR yang ada di dunia ini tak pernah dilakukan oleh mana-mana organisasi pendidikan, sama ada di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Kalau kita pergi Google, kita cari pembelajaran secara maya, ianya masih tak ada blueprint ataupun garis panduan yang betul untuk melakukan ini. Maksudnya ini adalah satu isu ataupun satu pendekatan yang baik untuk kita bincangkan. Apakah cabaran, apakah perkara yang kita boleh kumpul secara kolektif untuk memudahkan pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa yang terlibat dalam kesan pandemik ini. Terima kasih. Tidak salah lagi saya menjemput para panel yang cukup begitu hebat dalam memberikan makna PDPR. Seperti yang kita ketahui, PDPR ini satu orang kata alternatif pembelajaran setelah berlakunya pandemik COVID-19. Maka PDPR ini adalah tidak langsung telah memberi kesan sama ada di semua pemegang takruf yang berkaitan. Seperti yang pertama, Kementerian Pelajaran Malaysia, kedua para guru dan sekolah, ibu bapa dan juga murid-murid. So, yang seterusnya kita akan berceritakan iaitu berkenaan dengan pemegang takruf yang pertama iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia. So, soalan yang kedua buat Tuan Khalil. Melihat kepada kenyataan salah seorang Menteri Pendidikan kita, para guru perlu lebih kreatif dalam menjalankan PDPR yang mana telah mendapat begitu kuat tentangan daripada para guru seolah-olah mereka tidak cukup kreatif untuk menarik perhatian murid-murid. Maka ini telah mewujudkan persoalan-persoalan yang tertanya-tanya oleh para penonton. Mengapakah KPM tidak melaksanakan satu blueprint ataupun modul yang selaras untuk melaksanakan PDPR di rumah untuk dijadikan panduan kepada para guru? Itu adalah soalan pertama. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Kita berbalik kepada, ini sebenarnya berbalik kepada cara pengajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran. Cara mengajar itu setiap orang berbeza. Cara nak mengajar orang A tak sama seperti orang B. Cara mengajar orang C tak sama cara mengajar orang B. Jadi pada pandangan saya, tertera sebab saya berpengalaman dan juga bersama dengan para guru, para pendidik, jadi kita tahulah, saya tahu sedikit bagaimana kaedah PDPR yang mereka lakukan. Jadi dan dengan sedikit pengalaman saya sebagai guru ganti ini juga, saya juga perasan PDP ini bukan hanya kita buat live di Google Meet, kita buat live di Zoom, di FB Live, Instagram Live dan sebagainya. Dia PDP ini dia pelbagai, kaedah pembelajaran itu pelbagai. Jadi cadangan untuk melaksanakan, kalau apa kata kena ada blueprint ataupun satu modul khas, bagi saya, pendapat saya, dia sebenarnya tak sesuai. Sebab apa? Kita kena melihat keadaan semasa guru dan juga pelajar di sesuatu tempat. Kadang-kadang kita lihat di kawasan, walaupun contoh dekat-dekat Melaka ini, walaupun Melaka tapi ada kawasan, contoh kita ambil paling mudah dekat Asahan. Siapa yang pergi Asahan memang menangis sebab dia punya line memang teruk. Jadi
kita kena tengok, kita kena nak juga kalau kita buat satu PDPR ataupun satu blueprint modul yang khas untuk PDPR ini, dia akan mengakibatkan satu kesulitan dalam mengajar. Bayangkan kalau sebab kita faham dekat negara Malaysia ini kita juga ada pelajar pendidikan khas. Kalau tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, kalau cuba fikirkan bagaimanakah, pernah tak tengok bagaimana secara live guru pendidikan khas mengajar di kelas secara bersemuka. Bayangkan bagaimana dia nak mengajar dengan mengikut kaedah KPM, blueprint yang telah ditetapkan, yang telah diberikan untuk buat satu PDPR itu. Bagi saya ia akan memberi satu kesulitan. Jadi kita kena tengok keadaan semasa jugalah. Kita kena tengok capaian internetnya, bagaimana dengan peralatan rumah. Tak semestinya mak ayah tu, contoh dia ada 5-6 orang anak, tak semestinya semua ada seorang satu gadget. Jadi benda inilah yang kita kena pastikan. Jadi saya bukanlah seorang ibu atau ayah, saya bukanlah wakil ibu dan ayah, sebab saya pun belum kahwin lagi. Tapi apa yang boleh kita pastikan di sini ialah kita tak boleh ibu ayah mesti faham, sebab kaedah PDP itu dia pelbagai. Kaedah nak mengajar itu pelbagai. Kita ada adult learning, kita ada fun learning, kita ada experiential learning dan macam-macam lagi. Kaedah mengajar itu banyak. Dan jika tengok di Facebook saya lihat rakan-rakan Facebook saya ramai cikgu-cikgu dia banyak guna kaedah mengajar. Bukan hanya guna Google Meet. Bukan hanya tertumpu sebab apa? Sebab Google Meet ni salah satu kekurangan dia, bukan kekurangan dah. Salah satu yang kesan dia makan data yang banyak. Jadi benda ini sedikit sebanyak tak semua orang mampu cukup dengan kata, kalau kata kerajaan bagi 1 gig, tak cukup sebenarnya untuk 1 gig. Tata cikgu tengah bercakap kita dah terkeluar. So benda-benda macam inilah kita tengok kena kerajaan KPM kena memperhalusi. Jadi kita sebagai ibu ayah, para penonton yang sebagai ibu ayah di luar sana mesti lihat bagaimana perkara ini berlaku. So nak tak nak kita kena bagi sokongan kepada anak-anak, bagi sokongan kepada pihak sekolah dan guru untuk membantu untuk menjayakan PDPR di rumah. So bagi saya, pendapat saya sendiri, blueprint atau modul itu boleh dilaksanakan tapi tak boleh kesemuanya lah. Sebab dia ada banyak kekangan-kekangan. Sebab nama pun norma baharu pendidikan. Jadi benda yang dah lama tiba-tiba buat tak kepelik tu kan. So benda itulah yang kita akan lalui. Nak tak nak inilah kita kena laluinya. Okey. So insya-Allah mungkin itu saya punya ni, takut kalau banyak-banyak takut jadi lain pula kan. InsyaAllah kita boleh teruskan. Okay. Terima kasih kepada saudara. Terima kasih kepada saudara kali. So saya rumuskan sedikit apa yang diperkatakan oleh saudara kali, iaitu orang muda kata lain padang lain belalang. Maka inilah orang kata sedikit sebanyak apa yang cuba sampaikan oleh saudara kali, iaitu contohnya kalau guru-guru di sekolah menengah Aikro lebih memahami keadaan, situasi dan kondisi pelajar-pelajar mereka berbanding dengan sekolah menengah di Bukit Burang. Contoh. So sebelum tu kita pergi kepada panel dulu. Dia tunggu lama tu. So Ustaz Syaizal. Ya, saya. Okey, di dalam belanjawan 2021 ada dimasukkan di dalam bajet, iaitu memperuntukkan laptop kepada murid-murid yang amat memerlukan. Anak buah saya kesian saya tengok tak ada laptop nak buat. Dulu tanya asyik tanya saya di mana laptop sampai sedang Muhammad. So, soalan pertama, adakah Parti UMNO wajar mendesak kerajaan seperti mana kita mendesak isu Aisinal? Pandangan Ustaz Syaizal. Terima kasih kepada adik Danik. Saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, anak-anak. Saya ni paling tua di sini, sebab tu saya bahasakan adik-adik yang ada dekat dalam live bersama kita ni semua. Berkenaan dengan belanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada bulan November 2020, ada dibentangkan oleh Menteri Kewangan, iaitu 150,000 pelajar akan mendapat laptop percuma yang akan diberikan oleh pihak kerajaan dan akan melibatkan 500 buah sekolah seluruh Malaysia. Dan pakej ini adalah gabungan di antara GLC dan kerajaan, yang mana GLC
akan mengeluarkan kurang lebih 150 juta untuk program ini. Jadi adik Danik, adik Khalil, kalau kita tengok ini antara masalah yang terpenting dalam norma baru pendidikan pada hari ini. Selain daripada peranti ataupun gadget seperti ini, capaian internet di sesebuah kawasan amat teruk. Di Melaka pun ada. Seperti mana yang adik Khalil bagi tahu tadi, di Asahan capaian internet untuk pelajar-pelajar amat teruk. Dan mereka tak dapat maklumat, tak dapat ilmu seperti mana adik-adik pelajar-pelajar yang berada di tempat yang lebih baik capaian internetnya. Jadi berkaitan dengan desakan tadi tu, saya menyokong penuh UMNO perlu mendesak kerajaan yang ada pada hari ini untuk memberikan laptop ataupun gadget ataupun peranti ini secepat mungkin kepada mereka yang layak. Dan saya nak tambah sikit kepada Baitul Mal, pusat zakat dan masjid-masjid di dalam Malaysia, carilah keluarga yang memerlukan pertolongan dan bantuan daripada kita. Kalaulah contoh seperti adik Khalil bagi tahu kita tadi, satu keluarga ada 5 orang anak, tak semestinya 5 orang ada peranti ataupun gadget. Inilah masanya masjid, pusat zakat dan Baitul Mal memberikan pertolongan yang perlu diberikan kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran. Dan kesimpulannya, desakan perlu dibuat. Kami mendesak kerajaan supaya mempercepatkan pemberian laptop secara percuma. Terima kasih adik. Terima kasih Ustaz Syaizat. So kat sini kita boleh katakan bahawa UMNO merupakan parti keramat, suara mereka suara keramat. Maka jikalau kita dapat selamatkan satu nasib murid, kita dapat selamatkan satu buah keluarga di masa hadapan, maka UMNO wajar mempersegerakan, mendesak kerajaan untuk mempercepatkan memberi laptop kepada anak-anak muda. So soalan yang kedua, dalam pusingan pertama kita akan pergi kepada saudara Khalil, iaitu adakah Kementerian Pelajaran Malaysia tidak memperuntukkan dana lebihan kepada para guru kerana mereka telah mengeluarkan duit mereka membeli webcam, membeli wifi yang lebih, internet, capaian internet yang lebih, laptop dan sebagainya untuk melaksanakan PDPR di rumah. Pandangan oleh saudara Khalil. Silakan. Terima kasih kepada saudara Danik. Saya dah tanya beberapa orang guru yang mana dia telah melaksanakan PDPR. Ada seorang guru yang saya kenal di sebuah sekolah, nak kena sebut dah tak sekolah. Sebuah sekolah yang dikatakan di hujung. Saya boleh sebut daerah Jasi. Yang mana kalau kita dengar macam kelakar, tapi cikgu ini dia melaksanakan PDPR di kandang kambing. Betul, ini saya tanya cikgu tu, sebab saya pernah kami pernah buat audit. Saya pernah dijemput untuk sebagai auditor pemilihan pengawas tahun lepas, tahun 2021 ni, pengawas. Saya tengah duk sembang dengan cikgu, tiba-tiba dengar bunyi kambing. Jadi benda ini dia tapi saya tak adalah nak tahukan cikgu tu, tapi inilah kita kena tengok bahawa bagaimana effort cikgu tu untuk hadir untuk melaksanakan PDPR itu. Jadi apa yang saya boleh katakan, boleh saya tanya kepada para guru, setakat ini saya tak dengar lagi KPM memperuntukkan sebarang gadget ataupun sebarang dana ataupun sebarang alat kelengkapan untuk para guru. Yang ni kita kena ambil cakna, kita kena faham bahawa benda ini sangat penting. Saya ada seorang saya punya sepupu, dia cikgu, dia beritahu bil masa bulan PDPR naik. Elok-elok dia punya rumah bil elektrik lebih kurang dalam 30, 40 ringgit, 50 ringgit macam tu. Waktu laksana PDPR tahun lepas lah, dia punya bil lebih kurang 300. Jadi kita kena di sini kita kena KPM mestilah mewujudkan ataupun memberilah sedikit allowance ke ataupun apa-apa sumber kewangan untuk memudahkan proses PDPR itu. Okey, sebab apa KPM ini kita orang kata umpama ayah lah, mak ayah. Jadi guru-guru ni umpama anak. Jadi ayah ni mestilah kalau nak jadikan anak dia hebat, jadi anak dia pandai, mestilah keluar sikit kan. So macam itulah perumpamannya lah. So inilah yang kita kena perhatikan, yang inilah kita kena perhalusikan bahawa apa yang kita kena buat supaya
dia menjadi satu pendinding, satu pembakar semangat untuk guru-guru kita sebagai seorang apa kata penyampai ilmu yang benar. Jadi saya sarankan dan saya mencadanglah, saya bukan orang yang terlalu tinggi, tapi saya sebagai seorang penyampai ilmu juga, saya mengharapkanlah supaya pihak KPM dapat memberikan dana, dapat memberikan satu peruntukan kepada para guru untuk memudahkanlah bagi announce, sebab saya dengar jururawat ada, doktor ada, so apa salahnya KPM keluarkan sikit dana untuk diberikan kepada para guru kita. So inilah yang kita kena lihat, ini yang kita kena perhalusi. InsyaAllah sekadar itu saja, boleh kita pas. Okey, terima kasih kepada saudara Khalil. Kreatif, namun Menteri Pendidikan perlu lebih kritis. Kita berbalik kepada Ustaz Syahrizal untuk soalan yang kedua. Apakah cadangan daripada Ustaz Syahrizal kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa mental anak-anak muda kita, pelajar yang khususnya dijaga dan terkawal? Kenapa Ustaz tahu yang petang tadi Kementerian Pendidikan ada mengeluarkan kenyataan bahawa 9 Februari 2021 tiada lagi pembelajaran secara bersemuka. Maka sikit sebanyak telah memberi impak kepada kesihatan mental pelajar. Dengan Ustaz Syahrizal. Terima kasih kepada adik Danik. Ayah, ibu, anak-anak, adik-adik, kita kena faham sekarang ni kita berada di dua persimpangan, sama ada keselamatan ataupun pendidikan. Hari ini kita terpaksa berkorban kerana kita dalam pandemik COVID-19 yang mana kita tak boleh jangka berapa lama ianya akan ada dan memberi kita kesan yang buruk. Dan untuk penjagaan mental ni adik Danik dan adik Khalil, bagi pendapat saya sendiri, anak-anak yang ada di rumah keadaan mental mereka stabil, tetapi kesihatan mental yang perlu kita beri kita perlu beri perhatian adalah kepada ibu bapa dan guru-guru. Maksudnya guru terbeban, ibu bapa tertekan. Masalah yang kita ungkapkan, yang kita kumpaskan tadi daripada sudut peranti gadgetnya tak ada, bagaimana norma baru pendidikan ini kita nak aplikasikan? Kalau kita cerita capaian internet itu tak ada lagi, macam mana kita nak cerita norma baru pendidikan? Untuk anak-anak dan adik-adik yang menghadapi SPM, saya nasihatkan kena tenang kerana kita berada di persimpangan tadi. Untuk pendidikan ataupun keselamatan. Tetapi dalam markas syariah, dalam agama Islam, menjaga nyawa itu lebih penting daripada pendidikan. Kena jaga nyawa dulu. Kalau kita tak ada, siapa yang nak pergi sekolah? Kalau guru-guru tak ada, siapa yang nak mengajar? Jadi dari sudut ketahanan mental, anak-anak di rumah, saya rasa kesihatan mereka terjamin. Dan mereka ini adalah generasi yang amat dekat dengan peranti dan gadget. Bukan seperti saya, anak-anak tahun 80-an, anak tahun 70-an. Kami tak ada gadget. Kami suka mancing, kami suka buat pistol kayu, kami suka berenang di lumbung. Itu kami generasi 80-an. Maksudnya ayah, ibu yang ada di rumah tu kita sebaya 3 series and above. Kita bukan muda lagi macam adik-adik ini. Jadi pendapat saya lagi sekali kepada pihak kerajaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia, hubungan antara guru dan ibu bapa itu perlu dijalinkan dengan baik pada keadaan hari ini, kerana mental bagi kedua-dua pihak ini, guru dan ibu bapa, akan terjejas jika ada masalah yang melanda anak-anak mereka, melanda anak-anak murid kesayangan cikgu dalam norma baru pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syahrizal. Saya tanya daripada Ustaz Syahrizal. Yang pertama, guru dan ibu bapa, dan kedua, kesihatan lebih penting daripada pendidikan. So, kita tahu yang kedua pada selepas ini kita berehat sebentar dan jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih.
akan komen sebarang soalan yang akan ditanyakan di hujung program. So berbalik kepada soal pemuda, so pusingan ketiga kita akan menyentuh berkenaan dengan sekolah dan guru, merupakan pemegang taruh yang cukup besar. Saya agak takut untuk bercerita menanyakan berkenaan guru. Kenapa? Kerana di guru di Malaysia saja mempunyai sebanyak 430,000. So maka soalan-soalan ini akan diperhatikan oleh 430 guru. So para panel sudah bersedia? Okey. Kepada panel yang pertama, Saudara Talil. Nasib para guru hari ini kita perlu melihat daripada perspektif saja kita sentuh pada murid dan kerajaan, tapi kita pada guru-guru perspektif. Betul. So di norma baru ini kita telah mendapat cabaran yang baharu oleh para guru, iaitu mengimpaikan teknologi. Imply itu maksud menggunakan teknologi untuk melaksanakan. Namun begitu, seperti yang kita ketahui, guru-guru ini bukan majoriti seperti Ustaz Syahizal katakan, di generasi mereka kurang atau mahir menggunakan gadget atau IT. So soalan pertama, bagaimanakah mereka, iaitu guru-guru, perlu mempersiapkan diri dengan ilmu IT dalam masa yang begitu singkat untuk melaksanakan PDPR, sambil itu diorang belajar untuk menggunakan IT. Saudara Khalid, sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung lagi untuk sesi yang seterusnya, untuk pusingan seterusnya. Saya mewakili pihak tim teknikal, minta maaf lah sebab tadi tak dengar. Inilah benda-benda yang berlaku. Dia bukan kita sini dia berlaku teknikal ni. Dia waktu kan kita kan cikgu pun sama juga. Ini kan masalahnya. Masalah yang berlaku. Bukan sebab apa? Sebab saya adalah orang event. Saya adalah orang event, orang program. Saya tahu benda teknikal ini adalah benda luar kawalan kita. Jadi yang ni kita kena, saya harap tuan-tuan dan puan-puan kena faham lah. Sebab kadang-kadang benda ni bukan kita nak. Sama juga macam cikgu-cikgu lah. Dia tengok benda apa, dia tengok phone tu. Dia kalau tengok yang 40 tahun tengok phone. Saya kadang-kadang kalau ada Zoom tu kan, memang kelakar lah tengok orang yang cikgu-cikgu ataupun mak ayah yang berusia tu. Dia tengok sebab dia tak tahu dah masuk, tak tahu macam nak mute. Mana ada kamera. Yang tu lah benda-benda macam tu lah kita kena tengok. So inilah cabaran dia. Inilah yang benda yang cabaran yang mana cikgu-cikgu kena buat lah. Sebab saya tengok ada seorang guru di sekolah SMK Air Molek, dia ni pengetua, boleh dikatakan hebat lah. Sebab apa dia melaksanakan apa nama benda tu, T50 ke? TS lah, TS50, TN50. Jadi benda inilah saya tengok dia sangat menjadikan situasi itu, ataupun dia mengajak guru-guru untuk mengajar dan menggunakan peralatan ataupun software ataupun aplikasi yang sesuai untuk mengajar para pelajar. Jadi nak tak nak, saya lihat kebanyakannya guru-guru ataupun saya tak payah tengok jauh lah, sebab saya punya Facebook tu kebanyakannya memang cikgu-cikgu. Jadi kita tengoklah macam mana dia punya ragam dia, macam mana. Ada tu satu cikgu tu saya tengok dia ada post seorang murid pun tak dia join dia punya sesi Google Meet dia tu. So inilah cabaran dia. So ibu ayah dan semua orang kena faham lah. Semua orang kena faham bahawa inilah cabarannya. Cikgu-cikgu dia makin, walaupun ada tu sudah umur lebih 40 tahun, inilah cabaran dia, iaitu kena belajar sesuatu yang baru. So sebenarnya nak katakan dia boleh terus drastik cikgu itu mahir, tak boleh. Kita dikatakan pakar dalam sesuatu perkara itu, dia mengambil, kita kena buat benda tu lebih kurang 30,000 kali. Cuba tanya cikgu tu berapa kali tu dia buat. Lebih tak 30,000? Dia senang cerita kata 30,000 kali tu, bukan 30,000 kali, 30,000 minit. Bayangkan 30,000 minit tu, ada lebih kurang dalam 10 tahun. Baru kita pandemik COVID-19 PDR ni baru setahun. Takkanlah cikgu tiba-tiba terus hebat, terus pakar dan mahir kan. Kecuali cikgu itu adalah cikgu IT. So inilah cabaran guru-guru. Inilah satu benda yang nak tak nak guru pun kena belajar lah. Saya tengok ada tu, kita tengok masa tahun lepas ada satu isu viral, yang mana ada cikgu tu dia online tapi pelajar dia tak ada. Ada seorang cikgu lelaki. Betul. Kalau pernah tengok lah kan, ada satu keluar paper tu. Betul, SPM, untuk pelajar SPM. Pelajar SPM. Masa tu lepas isu tu,
Saya tulis kat Facebook saya, FB page saya bantai budak-budak SPM. Saya bantai dia bukan apa. Sebab saya kata, kita ni penuntut ilmu. Kita ni orang nak belajar. Betul. Kenapa kita kena sombongkan diri kita? Kenapa kita kena meninggikan diri kita untuk belajar? Kenapa kita kena buat benda-benda yang macam contoh ada tu saya pernah tanya guru kaunselor yang tahu, dia kata saya tanya dia, cikgu, mana budak berada? Adalah budak-budak tu, adalah dia pergi mana tu, saya pun tak tahu. Mungkin ada tu, saya pernah tu dia join program motivasi saya, budak tu tengah drive. Umur 17 tahun, tahun lepas lah. Dia belum, kalau ikutkan boleh ambil lesen lagi. Dah tengah drive lah. So benda-benda macam ni lah. So nak tak nak, dia bukan pelajar je. Okay, bukan guru je sebenarnya yang kena ambil peranan. Pelajar pun sama, kena mainkan peranan, kena berikan kerjasama. So kita berbalik kepada guru semula. Guru-guru pun, sebab saya sendiri ada satu Telegram channel khas saya untuk berkongsi atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kita punya PDPR ke ataupun apa-apa yang boleh dilakukan ataupun apa-apa yang boleh dikongsikan bersama guru. So alhamdulillah saya tengok bila saya share benda itu pun cikgu share. Dan cikgu kata benda itu manfaat. Sebab saya ada satu share, saya punya perkongsian, saya beritahu tentang cara untuk attract pelajar waktu kelas online, kelas Google Meet. Saya share dekat ni lah Facebook saya, dekat Telegram channel saya. So alhamdulillah dapat respon yang baik lah. Sebab benda-benda macam tu lah, sebab cikgu-cikgu, yelah mak ayah semua nak Google Meet kan. So benda tu lah macam tadi saya beritahu, tak semestinya PDPR itu mesti dijalankan melalui Google Meet. Mesti dijalankan, dia kaedah mengajar tu banyak macam-macam. Tu saya kata tadi, kaedah nak mengajar ni macam-macam. Saya pernah tengok ada cikgu tu dia menggunakan Canva untuk mengajar. Dia buat slide and then ada muka dia bulat. Lepas tu dia cakap, okey murid-murid, hanya kita belajar. Ada benda tu walaupun dia agak macam, dia tak adalah kelakar, tapi dia memang orang kata elemen tu nak tak nak cikgu kena buat lah. Selama ni kita tengok cikgu-cikgu bercakap depan murid. Kali ni tengok depan phone, depan laptop, depan webcam. Kan, cakap seorang-seorang. Kalau anak tu tiba-tiba ada anak datang umur 4 tahun, 5 tahun, mak, kenapa mamak? Gila ke? Itu yang kita tak nak tu. So inilah cabarannya, inilah apa yang kita boleh katakan, inilah cabaran guru-guru nak tak nak kena belajar lah. So dia guru-guru pun ini penyakit penyampai ilmu macam saya. Dia orang ilmu ni, orang ada ilmu ni, saya tengok saya orang ada ilmu ni ada satu sifat sombong. Jadi cikgu-cikgu, saya mengajak diri saya dan cikgu-cikgu semua, kita kena rendahkan diri lah. Kita kena rendahkan diri, kita pergi belajar lah. Tapi saya tengok guru-guru yang rata-rata 40 tahun ke atas ni memang pergi belajar. Dia yang kadang-kadang budak-budak, bukan budak-budak, cikgu-cikgu muda ni, dia guna TikTok. Ada saya pernah tengok dia guna TikTok mengajar budak. So dia tak ada masalah lah. Kadang-kadang ada tu cikgu pun ada TikTok pun dia dah ada dah. Lebih daripada follower saya. Sangat hati pula. So benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang cikgu lebih advance daripada orang-orang lain. So nak tak nak, ini cabarannya, inilah benda pendekatan yang cikgu kena buat lah. Tak kisahlah macam mana pun, yang penting kalau siapa yang jadi, kalau mana tahu dalam sini ada penonton guru, kalau tahu ada RPH, iaitu rancangan pengajaran harian, kita dekat atas tu kita ada objektif tu. So objektif tu lah yang nak disampaikan, yang nak diberikan. So kita tengok tu lah budak faham. Sebab itulah berbezanya PDPR dengan PDP secara bersemuka ni. Kalau budak tak faham, kita boleh tanya. Ini budak tak faham, dia diam je. Inilah cabarannya. Sebab saya pun pernah, saya biasa buat, sebab saya adalah perunding motivasi pelajar. Dan bila kita buat program motivasi ni, budak memang diam. Dia lebih teruk budak tutup video tu. Jadi kita pun rasa macam syok sendirilah. Sebab tu saya ada buat perkongsian bagaimana kita nak kepada guru-guru, bagaimana nak attract para pelajar, bagaimana nak menarik mendapat respon para pelajar kita Google Meet dalam Google Live tu lah. So inilah cabaran guru-guru yang perlu buat. So guru-guru di luar sana, mana tahu ada guru-guru di sana ataupun ibu ayah di luar sana,
kita promote sikit lah, siapa yang nak ni boleh join Telegram channel saya. Ada saya punya, saya tulis Bank Motivasi Inspirasi Khalil Ismail, nanti boleh cari lah, ataupun nak budak tekan je hashtag Khalil Kongsi, jumpa. Okey, insyaAllah mungkin sekadar itu saja. Mungkin lepas ni kita akan lebih lanjut lagi, kita tahu apakah masalah ataupun apa yang kita boleh kongsikan dengan penonton di luar sana. InsyaAllah saya serahkan semula kepada Tuan Moderator kita. Okey, terima kasih saudara Khalil. Sebelum tu saya minta bahagian teknikal untuk pinkan hashtag kalian, nama Telegram tadi. Hashtag Khalil Kongsi. Untuk berkongsikan kepada para penonton. So, saya dapat rumuskan bahawa dahulu guru ibarat lilin membakar diri, tapi kini seperti mercun meletup diri. Kerana banyak sangat guru-guru sudah berkorban. So, kita pergi kepada panel yang kedua, Ustaz Syarizal yang sudah menanti-nanti daripada tadi. So, Ustaz, seperti yang kita ketahui, objektif PDPR tak lain tak bukan objektif untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar, betul? Betul. Maka terdapat dua persoalan yang berbangkit. So, bagaimanakah para guru ni dia sering kata terpinga-pinga untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar dengan efisien dan efektif? Kerana kita sedar bahawa pada hari ini agak sukar untuk fokus, terutamanya dalam melaksanakan PDPR ini secara atas talian. Sila Ustaz. Terima kasih adik Danik, tuan-tuan, ayah, ibu. Bila berbicara tentang guru ni, saya teringat kerja saya yang lama. Bila Khalil sebut RPH, rancangan pengajar harian, kami ada rancangan pengajaran bulanan, rancangan pengajaran tahunan pun ada. So, memori lama kembali balik Khalil. Bila kita sebut ilmu ni, sebelum saya jawab adik Danik ni, Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala menghantar wahyu yang pertama melalui Jibril alaihi salam kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ayat yang pertama Allah suruh Iqra. Allah suruh Jibril pergi dekat Nabi, sebut dekat Nabi ni, peluk, Iqra, bacalah. Agama kita ini tidak lain dan tidak bukan, ia berkenaan dengan ilmu. Dan kita sebagai seorang lelaki, every week, setiap minggu, sekarang kita dah boleh pergi masjid, kita ada solat Jumaat. Dan solat Jumaat yang penting itu adalah ilmu yang khatib baca semasa khutbah. So tiap-tiap minggu dia punya tajuk berbeza. Ada tentang A, ada tentang B, ada tentang C. So itu Islam. Ia berkenaan dengan ilmu. So bila sebut guru ni dia ada level dia. Adik Khalid dengan Tuan Khalil, dia ada tempat dia sendiri. So untuk cara menarik perhatian pelajar semasa PDPR secara efektif, semacam adik Khalil bagi tahu tadi, teknik pengajaran guru-guru ini berbeza. So mungkin saya tengok di dalam Twitter ada seorang guru ini memperagakan baju adiwira, iaitu Spiderman, semasa membuat PDPR secara online. Itu salah satu contoh Kreatif. Nombor dua, bagi saya yang pernah mengajar untuk anak-anak daripada umur 7 hingga 12 tahun, kita kena selitkan hiburan. Bukan saya nak ajar kepada cikgu, tapi pengalaman saya, kita selitkan hiburan. Anak-anak, murid-murid kesayangan kita akan memberi tumpuan pada ketika ini. Memang dia punya cabaran sangat tinggi. Seperti adik Khalil kata, kita bercakap dengan kita punya peranti, anak-anak murid dekat rumah, kita tak tahu mereka faham ataupun tidak. Tetapi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita perlu memperkasakan diri kita untuk mengenal bahasa-bahasa tubuh, body language. Mungkin anak murid kita mengerut kepalanya, mungkin anak murid kita sedih, so kita boleh memahami situasi keadaan tak banyak sedikit para pelajar yang kita sayang ketika PDPR. Jadi berbalik kepada teknik secara efisien, secara yang baik untuk menarik perhatian anak-anak murid kita, terpulang kepada guru-guru itu sendiri. Saya yakin dan percaya kajian daripada Universiti Malaysia dan Universiti Cambridge, 90% guru-guru di Malaysia adalah guru-guru yang mempunyai passion, yang mempunyai kegairahan untuk mengajar anak-anak murid mereka. So kita beruntung sebenarnya.
mungkin ada sedikit masalah macam saya bagi tahu tadi, mungkin ada guru-guru bayar saya, ada guru-guru lebih tua daripada saya. Maksudnya aplikasi penggunaan gadget tu mereka kena selalu buat lah. Maksudnya practice make perfect, kena selalu buat. Jadi ucapan terima kasih kepada guru-guru di luar. Jasa anda kami tak dapat balas untuk didik anak-anak kami. Kami doakan semoga PDPR yang dijalankan oleh guru-guru di luar mendapat sambutan, mendapat kefahaman oleh murid-murid. Terima kasih. So, terima kasih kepada Ustaz Syarizal. So, seperti yang diperkatakan Ustaz Syarizal, doktor, bomber, polis bukan sahaja frontliner, namun guru-guru juga adalah frontliner untuk anak-anak yang murid-murid yang ada di sekolah. So, kita kembali kepada panel yang pertama, kita ingin bertanyakan kepada saudara Khalil berkenaan dengan apakah kelengkapan gadget yang wajar ataupun wajib ada setiap guru untuk melaksanakan PDPR di rumah itu. Silakan saudara Khalil. Baik, terima kasih kepada tuan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bila kata tentang peralatan ataupun kelengkapan ini, semuanya bergantung bagaimana tadi macam Ustaz Syarizal beritahu, bagaimana kaedah guru itu mengajar kepada murid itu. So kita senang cerita macam ni lah. Ada orang kalau kita beritahu 1 + 1 2, dia tak faham. Apa yang kita boleh buat ni, ambil botol ni. Ni 1 botol, ni 2 botol, 2 + 2 apa? 2. Baru dia faham. So benda-benda macam tu lah yang sebenarnya dia tak semua pelajar boleh memahami benda itu. So berbalik kepada soalan tadi tentang kelengkapan ataupun peralatan, semuanya sebenarnya bergantung jugalah kepada bagaimana tahap kemampuan guru itu. Sebab tu tadi kita pusungan yang kedua, kita menekankan untuk saya mencadangkan supaya pihak KPM dapat memberikan dana kepada guru, dapat memberikan allowance tambahan ataupun apa-apalah. Kalau kadang-kadang ada orang tak nak bagi duit, dia bagi benda, so bagilah benda. Tak nak bagi duit, bagi benda. Tak nak bagi benda, bagi duit. So senang je tu lah. Okay. So benda macam ni lah. Kita kalau guru-guru, sebab saya pun berhadapan dengan para pelajar, pertama kali dalam saya punya program, saya berhadapan dengan laptop. Tak ada orang kat depan. Bila tanya, diam je, muka pun tak nampak. Yang ada respon cikgu. So benda-benda macam ni lah yang kita perlu ambil berat dan ambil tahu. Apa yang boleh saya cadangkan kepada para guru di luar sana tentang kelengkapan ataupun peralatan yang boleh dibeli. Yang pertama sekali, kita boleh sediakan laptop lah. Laptop, kalau tak ada laptop, handphone pun dah okey dah. Okey, saya pernah sekali saya pergi program, saya pernah bermusafir sekejap 10 hari dekat Kedah. Masa tu saya kebetulan ada hari tu saya kena program secara online, program motivasi. Jadi masa tu nak bawa laptop malas. Berat. Sebab naik bas, kalau naik kereta tak apa. Sebab naik bas berat, jadi saya pun menggunakan phone saya. Saya kebetulan ada 2 phone, saya ambil satu ni satu. So itulah cara yang orang kata, yang penting lepas di program budak pun faham, budak pun dapat input dan budak pun rasa benda itu bermanfaat. So apa yang saya boleh katakan, semuanya bergantung kepada guru punya bajet lah juga kan. Okay. So apakah peralatan ataupun kelengkapan, mungkin kalau kata nak advancekan laptop tu, boleh beli baru. Andai kata laptop tu dah lama, macam laptop saya model tahun 2012. Saya baru je beli Rabu lepas ke Khamis lepas webcam. Sebab laptop tu memang saya tak pernah mengguna webcam tu. Webcam tu pula tu dah rosak. Jadi sebab tak nak sebab saya berhadapan dengan belajar juga, lebih kurang bukan cikgu tapi program motivasi jadi cikgu jugalah. So saya pun belilah webcam. So kita tambahlah, buat penambahan, beli gadget. Nanti insya-Allah ada tu, nanti kita boleh beli lampu. Sebab apa, lighting ni sangat nilah membantu kita lah untuk mengajar. Nanti kalau tengok cikgu, tengok suram dia muka cikgu, tengok cikgu tu, cikgu pula jenis yang muka menakutkan budak. Saya rasa kalau muka cikgu kalau macam tu, muka menakutkan, gambar suram, background hitam semua kan, saya yakin dan percaya ramai student yang live lah.
apa keluar daripada live daripada call Google Meet ke apa tu kan. So benda-benda macam ni kita nak tak nak antara peralatan yang boleh disediakan oleh guru, boleh sediakan laptop ataupun handphone lah paling cikai ataupun paling orang kata paling biasa-biasa lah kan. Kita boleh gunakan handphone. Rasa nak upgrade kita guna laptop. Kalau rasa nak apa lebih performance lebih hebat, kita sediakanlah apa yang macam apa kamera ke hadapan saya ni ada 3 kamera. So kamera macam ni manalah tahu ada cikgu pakai kamera macam ni dekat rumah kan. Kamera yang macam orang wartawan tu kan. So mana tahu ada cikgu yang terlebih kaya. So tak ada masalah. So benda-benda macam ni lah dia terpulang kepada cikgu juga, terpulang kepada pihak KPM. Apakah benda ataupun apakah yang perlu dibantu, apakah benda saluran yang boleh dibantu untuk para guru kita. So guru-guru di sana jangan risau, jangan rasa tertekan. Memetik kata Ustaz Syarizal, ibu bapa terbeban, guru-guru tertekan. Cikgu-cikgu jangan pula tertekan. Sebab apa? Cikgu pun sedia faham dan sedia maklum kaedah mengajar ni pelbagai. PDPR ini boleh dilaksanakan, kaedah PDP ini pelbagai. Apa-apa nak buat, buatlah. Yang penting pengajaran ataupun penyampaian pelajaran itu dapat disampaikan dengan baik. InsyaAllah saya doakan guru-guru di luar sana diberikan satu kemudahan lah untuk menyampaikan ilmu. InsyaAllah saya berbalik semula kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih kepada Saudara Khalil yang telah memberikan sedikit beritahu, berkongsikan berkenaan kelengkapan yang wajar ada di setiap para guru, iaitu seperti laptop, wifi, webcam, lighting. Dan kita berharap selepas ini Perdana Menteri kita bukan saja putusan selepas ini boleh masukkan sekali peruntukan untuk para guru. So untuk seterusnya soalan kepada Ustaz Syarizal. Ustaz Syarizal tadi ada berkongsikan berkenaan statistik, iaitu 90% kajian, betul, daripada kajian daripada Universiti Malaysia telah orang kata passion mereka terhadap menyampaikan ilmu. Namun seperti yang kita ketahui, ilmu ni yang kata two-way communication ataupun dua hala, betul. So bagi peratusan di guru sudah cukup tinggi, namun peratusan di murid mungkin cukup rendah. Kenapa? Tak perlu lihat kepada statistik, cukup lihat kepada adik-adik saya, rakan-rakan saya, mahasiswa dan juga bawah saya. So kepada Ustaz Syarizal, bagaimana kita ataupun cadangan kepada para guru untuk mempertingkatkan peratusan dalam menyampaikan ilmu kepada mereka? Terima kasih kepada adik Danik. Yang mana kita tahu, sebagaimana kita tahu, PDPR ini yang kita faham adalah melalui atas talian ataupun online. Jadi daripada pengalaman saya sebagai seorang guru, saya mencadangkan dan saya faham bahawa PDPR yang ada pada hari ini boleh ditambah baik. Yang mana guru-guru, yang pertamanya konsep boleh buat video. Macam mana yang adik Khalil bagi tahu tadi, ada video, dia tak perlukan online tapi perlukan data untuk download video tu. Mungkin guru-guru ni memberi video tersebut dalam grup WhatsApp kelas. Okey, itu cara yang pertama untuk meningkatkan penerimaan, pemahaman anak-anak murid kita. Yang kedua, guru-guru boleh membuat modul ataupun kertas latihan yang mana ibu bapa boleh ambil modul dan kertas latihan tersebut di sekolah dan membawa balik untuk diberikan kepada anak-anak. Seperti mana anak-anak saya yang ada sekolah menengah, ada yang ada sekolah menengah dan sekolah rendah, mereka ada kaedah ini, iaitu membuat modul dan kertas latihan yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, ini untuk kawasan yang capaian internetnya susah. Guru-guru, saya mohon guru-guru yang mana ada anak-anak murid yang tempatnya tiada capaian internet, yang keluarganya tiada peranti, gadget yang mencukupi untuk pembelajaran, sacrifice. Guru-guru berkorbanlah untuk menghantar alat-alat ataupun kertas-kertas latihan untuk pembelajaran, hantar ke rumah anak-anak murid ini sendiri. Kita faham ada keadaan yang keluarga pun susah, so pengorbanan daripada guru itu tadi diperlukan untuk hantar
alat dan latihan ini kepada keluarga masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menaikkan pemahaman anak-anak murid kita, kita faham kita ada TV pendidikan. Yang mana kalau kita tengok yang paling baru ini adalah daripada pihak JAKIM. JAKIM telah bekerjasama dengan TV Al-Hijrah, yang mana program tersebut dinamakan Kafa di Hijrah. Maksudnya anak-anak kita yang bersekolah petang, yang sekolah agama untuk Kafa, iaitu kelas Fardu Ain dan Al-Quran, JAKIM menyediakan TV pendidikan untuk anak-anak kita. So, ibu, ayah, anak-anak, adik-adik boleh cek TV Al-Hijrah, rancangan Kafa di JAKIM, yang mana ianya boleh digunakan untuk PDPR pada ketika ini. Jadi ada 4 cara tadi, saya ulang semula. Kita buat video. Yang kedua, kita buat latihan, kena ambil di sekolah, guru-guru tinggal di sekolah, ibu ayah ambil. Yang ketiga, kita terpaksa arahkan, minta bantuan pergumanan guru untuk hantar barang-barang tersebut di rumah anak-anak yang tak berkemampuan. Dan yang keempat, kita ada TV pendidikan. InsyaAllah, saya rasa dengan cara ini, selain daripada secara online, secara atas talian, 4 cara ini saya rasa boleh membantu ilmu yang diperlukan oleh anak-anak kita di rumah. Terima kasih, Adik Danik. Terima kasih kepada Ustaz Syahizal berkongsikan berkenaan dengan suara-suara para guru. Mereka ni telah mewakilikan 430,000 guru di luar sana untuk menyatakan hasrat mereka. Apakah cabaran-cabaran daripada pihak guru-guru semasa melaksanakan PDPR pada norma baharu ini. Maka selepas ini kita akan, pusingan seterusnya kita akan sentuh pemegang taruh yang seterusnya, iaitu ibu bapa. So, di pusingan yang ketiga, Tuan Khalil, pada penilaian pertama, melihat kepada statistik keluarga B40 yang cukup begitu tinggi yang kita dapat lihat, sikit sebanyak telah menyumbangkan kepada kekurangan gadget yang ada di rumah. Betul, keluarga B40 gadget kurang. Soalan tu, apakah cara maupun cabaran kepada ibu bapa untuk mengatasi cabaran ini, iaitu cabaran kekurangan gadget di dalam rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu ayah, sebab saya nak cakap daripada sudut wakil ibu ayah tak boleh, sebab saya belum kahwin. Jadi nanti ada orang marah pula kan. Jadi senang cerita macam ni lah, sebelum saya cakap tentang ibu bapa ni lah. Dia macam orang tu pandai bawa kereta tapi tak ada lesen. Saya macam tu lah, saya ada lesen saya tak pandai bawa kereta ni. Ibu ayah dia tak ada lesen tapi pandai bawa kereta. Dia macam tu lah. Ceritanya mungkin saya ada saya ada pengetahuan, saya ada ilmu lah. Ibu ayah ada pengalaman, itu bezanya lah. So apa yang saya boleh cadangkan kepada ibu ayah di luar sana, bagi kita membantu, kita memudahkan proses PDPR itu berjalan dengan baik. Antaranya saya untuk macam tadi saudara Danik beritahu, Tuan Moderator beritahu, ibu ayah yang B40 lah mungkin ada masalah sedikit. Yang B40 itu apa yang boleh dicadangkan, kita bolehlah mohon bantuan, minta mohon kepada majlis agama. Di sinilah kita lihat bagaimana peranan majlis agama. Okey, majlis agama, sebab saya setakat ni kita tengok dekat dalam TV yang banyak sumbangan Ustaz Bidiu je. Jadi kita nak tengok je lah pihak-pihak yang sepatutnya melancarkan ataupun yang membantu B40 ataupun orang lain ataupun ibu ayah untuk melancarkan proses PDPR itu. So cadangan saya yang pertama adalah kita ibu ayah nak tak nak, kalau rasa memang tak ada, orang kata tak ada kewangan yang cukup, kita mohonlah bantuan kepada pihak yang boleh menghasilkan dana, yang ada dana lah. Contoh majlis agama ataupun bahagian-bahagian, mungkin ada NGO ke ataupun apa-apa badan-badan yang boleh kita minta sumbangan. Sebab saya tengok kita ni Malaysia ni, saya sangat kagum lah dengan rakyat Malaysia. Saya tengok baru-baru ni pun ada ramai lah. Saya tengok ada selebriti dakwah, pendakwah tu pun
dia nak bagi walaupun tak banyak, dia kata dia tak boleh lah bagi sebanyak yang macam Ustaz Beliu bagi tu. Dia kata dia boleh bagi dalam 30 je macam tu kan. So tak kisahlah. Yang penting sekurang-kurangnya dia dapat membantu. So ibu ayah yang mana rasa memang memerlukan, gadget-gadget ataupun peranti, bolehlah mohon kepada badan-badan yang berkenaan yang saya sebutkan tadi untuk mohon bantuan, untuk minta bantuan. Sebab apa? Inilah cabaran bila kita PDPR, belajar itu pun dah satu perjuangan. Belajar itu pun dah satu, orang kata apa, mujahadah. Okay, kalau kita tengok dalam zakat, antara salah seorang golongan yang boleh terima zakat tu fisabilillah. So di sinilah sebenarnya peranan majlis agama lah. Kita pun kena tahu jugalah bagaimana duit itu disalurkan, zakat itu kan. So nak tak nak ibu ayah kena berjumpa. Mungkin ada yang tak kenal ke, bolehlah pergi ke majlis agama di bahagian Baitul Mal. Jadi bukan bahagian Baitul Mal. Kalau kita kata nak pergi masjid agama tu, masjid agama yang Balai Pusat Islam depan masjid agama tu, dia ada satu bangunan dia bahagian pembangunan insan atau pengurusan zakat. Ada bahagian tersorok belakang tu, dekat tepi kedai nasi kambing tu kan. Situ dekat situ ada. So ibu ayah yang mana memerlukan boleh minta bantuan, insya-Allah. Saya yakin dan percaya pihak majlis agama boleh bantulah. Takkan tiba-tiba dia nak halau pula kan. So saya harap ibu ayah di luar sana kena bersama-samalah membantu anak-anak untuk menjayakan proses PDPR ini. Tanpa mak ayah di luar sana, bagaimana kita nak menjadikan anak-anak itu sebagai satu aset yang bernilai untuk negara. Bagaimana kita nak melahirkan pemimpin yang menyelah pada satu hari nanti. So inilah caranya, inilah cabarannya. Ibu ayah pun kena bantu, ibu ayah pun kenalah melakukan sedikit pengorbanan. Kalau ada duit-duit tu, koik-koik lah, tabung-tabung. Mana tahu ada tabung yang terselitkan, duit-duit terselit tu, keluarlah. Kita beli gadget supaya memudahkan anak-anak itu melaksanakan ataupun dapat join sekali, dapat menyertai PDPR itu. So saya berharap ibu ayah di luar sana, saya doakanlah, kita doakan semua, moga ibu ayah di sana yang B40 terutamanya, moga dipermudahkanlah segala urusan. Saya berharaplah dengan adanya kita punya perbincangan ini, ada pihak-pihak yang berkenaan dapat membantu dan mengesanlah ibu ayah yang B40 untuk memberikan gadget-gadget ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Saudara Khalil. Saudara Khalil ada menyatakan bahawa kepada ibu bapa sana yang amat memerlukan gadget, peranti gadget seperti laptop untuk digunakan dalam mengikuti PDPR, pergilah ke MAM betul. MAM untuk memohon sana dan minta sana. InsyaAllah dipermudahkan. So untuk soalan yang kepada panel Ustaz Syarizan. So Ustaz berkenaan dengan ibu bapa, seperti yang kita ketahui, anak-anak murid sekolah rendah, mereka amat memerlukan bimbingan ibu bapa untuk mengikuti PDPR. Namun begitu, masalahnya jika PDPR itu dilakukan real time itu orang kata masa yang sama, office hour, pukul 8 pagi 6 petang. So bagaimanakah ibu bapa yang bekerja dapat membimbing anak-anak mereka untuk mengikuti PDPR, khususnya anak-anak yang masih bersekolah rendah, yang kurang celik berkenaan dengan IT. Silakan saya. Terima kasih Hadir Danik. Soalan yang saya rasa yang amat penting, di mana apakah cara ibu bapa boleh lakukan bila mana PDPR ini berlangsung ketika mereka sedang bekerja, terutama untuk anak-anak yang bersekolah rendah. Ibu, ayah, saya mohon korbanlah. Kalau dua-dua orang bekerja, cuba kita buat giliran untuk ayah dan ibu. Hari ini ibu kerja, besok ibu tak kerja, untuk kita membimbing anak-anak kita ini. Dan yang keduanya, seperti mana yang saya katakan sebelum ini, ada beberapa cara lain yang mana guru-guru boleh lakukan jika permasalahan ini berlaku. Dua-dua kerja, tak boleh nak buat PDPR. Mungkin untuk murid-murid lain, guru melakukan secara online dan on time. Dan mungkin untuk pelajar ini, guru-guru
memberikan dia kertas ataupun modul latihan. Dan ayah dan ibu, ini adalah pengorbanan yang perlu kita lakukan. Kerana adik Khalil kata tadi, anak kita ini adalah aset untuk negara dan untuk kita. Kerana apa ibu dan ayah? Bila mana kita dah meninggalkan dunia ini, Nabi SAW berpesan, ada 3 perkara saja yang boleh sampai kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah amal jariah. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Ini adalah aset terpenting kita. Kita terpaksa berkorban dalam tempoh pandemik ini, dalam tempoh yang sangat sukar ini. Ibu dan ayah tolong berkorban, kerana kita tak boleh meletakkan sepenuh pengajaran itu kepada guru-guru sahaja. Kita adalah guru yang pertama untuk anak-anak. Kita perlu membimbing anak-anak dengan cara yang terbaik, tetapi setiap kemanisan itu perlu ada pengorbanan. Dan saya harap pun, saya berharap agar guru-guru pun faham, jika ada masalah yang seperti ini, ibu ayah tak ada, anak-anak tak dapat nak join, nak masuk sekali dalam PDPR secara online, tolong fikirkan kaedah yang lain supaya anak-anak kita tidak tertinggal untuk mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syarizal. Seperti kita dimaklumkan oleh Ustaz Syarizal bahawa ibu bapa juga perlu mengorbankan diri mereka dalam menangani cabaran norma baru pendidikan. Maka ibu bapa juga wajar mengorbankan diri untuk masa depan anak-anak kita. Sepertinya mereka adalah merupakan satu aset yang penting untuk kita. So untuk pusingan yang terakhir, boleh minum air dulu untuk para panel. So untuk pusingan terakhir adalah merupakan pusingan kesimpulan ataupun pusingan rumusan. So sudah bersedia kepada panel? InsyaAllah. InsyaAllah sudah bersedia. So kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Khalil, bolehkah saudara Khalil berikan cadangan yang konstruktif buat kerajaan dan juga harapan kepada semua pemegang takluk yang kita bincangkan tadi? Ada 3 pemegang takluk: kerajaan, guru, ibu bapa, khususnya para guru. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rendah dirilah mencadangkan bahawa bukan proses PDPR ataupun norma baharu pendidikan itu bukan hanya satu pihak saja berperanan. Bukan cikgu-cikgu je bagi peranan penting. Semua orang adalah player. Semua orang ada player. So bila kata player ni, semua orang kena ambil peranan lah. Macam kita tengok bola sepak, dia yang kalah bukan sebab goalkeeper. Dia semua ada main peranan. Ada apa ni, wings lah, dia punya defend dan sebagainya. So benda-benda macam ni lah yang mana nak memudahkan ataupun orang kata kita nak melancarkan proses PDPR itu. Apa yang saya boleh cadangkan, apa yang kita harapkan adalah semua pihak, daripada kerajaan, daripada pihak KPM, daripada guru-guru, pihak sekolah, PIBG dan juga ibu ayah, NGO-NGO yang terlibat, kita sama-sama memainkan peranan dalam membantu proses PDPR ini berlaku dengan baik. Okay? Sebab apa? Sebab ini adalah satu benda, macam saya tak beritahu tadi pada awal tadi, ini dalam dunia sejarah pendidikan, ini pertama kalinya kita belajar ataupun anak-anak belajar secara atas talian, secara di rumah. So inilah apa kata cabaran, nama pun kitanya forum pun menghadapi cabaran norma baru pendidikan. So inilah cabaran ini. Inilah benda yang nak tak nak semua peranan pihak, semua pihak mestilah berperanan, semua pihak mestilah menunjukkan satu rasa tanggungjawab. Macam saya mewakili badan NGO pendidikan tertua di Malaysia, iaitu GPMS Negeri Melaka. Kita GPMS sangat menekankan pendidikan anak-anak lah. Kita tak kisahlah dia orang apa, yang penting kita mementingkan pendidikan itu sendiri. Okey, so nak tak nak pendidikan itu sangat penting. Saya berharap pihak kerajaan dapatlah
kalau kata nak bagi allowance, kalau kata nak bagi peranti, gadget dan sebagainya untuk memudahkan proses PDR, silakan, sila rangka, sila buat satu garis panduan ataupun satu bantuan ataupun sumbangan kepada guru-guru. Bagi untuk pihak sekolah, terutamanya guru sekolah dan PIBG, inilah peranannya, bagaimana kita nak memastikan murid-murid boleh masuk join menyertai PDPR itu. So macam saya beritahu tadi, guru-guru pun kena mainkan peranan lah. So nak tak nak kenalah belajar bagaimana nak jadi satu, ada tu kata live streamer ataupun sebagai seorang penyampai secara online. So guru-guru pun kena belajar, pihak sekolah pun kalau kata boleh sediakan kemudahan akses internet, wifi ke apa, so guru-guru tak payahlah kalau rasa kat rumah tu tak ada line internet yang baik, boleh buat online dekat kelas dekat sekolah. So tak ada masalah. Dan untuk ibu bapa pula, saya mencadangkan, saya mengharapkan bahawa ibu ayah di luar sana, kita sama-sama bantu anak-anak ini. Sebab apa? Mereka adalah satu, orang kata, mutiara, satu permata yang perlu kita gilap, yang perlu kita sama-sama semaikan. Ada umpama pokok lah, pokok ini nak kita semai, kita kena bagi baja, kita kena siram, kita kena jaga elok-elok. Kalau tak, mati pokok tu. So inilah benda yang semua peranan pihak kena main peranan yang penting lah. Dia bukan satu, orang kata, one man show saja, tapi semua orang kena bagi peranan, semua orang kena tunjukkan bahawa pendidikan ataupun senang cerita ilmu ini adalah satu benda yang perlu semua orang nak tak nak kena belajar, kena berkorban. Sebab itu dia katakan belajar ini satu mujahadah. So ini adalah benda yang kita semua kena berperanan. InsyaAllah saya doakan, kita doakan semoga pandemik COVID-19 ini berakhir dengan cepatlah. Sebab apa? Pada pendapat saya, kalau kata online dengan offline mana lagi best, saya kata offline lah. Sebab apa? Ilmu tu lebih bekat. Ilmu cikgu tu kalau tercembuh dekat murid-murid lebih bekat sebenarnya. Sebab apa? Bukanlah nak kata ilmu dia tu power, tapi sebab kata berkatnya lah. So inilah benda-benda yang kita kena insya-Allah saya doakanlah moga kita punya pandemik COVID-19 ni beransur ataupun pergi dengan secepatnya mungkin lah. Okay? Supaya tak adalah kita rasa norma baharu pendidikan ini satu bebanan kepada semua pihak. InsyaAllah kita rasa benda inilah yang perlu tekankan, benda inilah yang kita perlu memperhalusi pihak kerajaan dan semua orang kena berperanan untuk memastikan PDPR ini berjalan dengan lancar. Jadi insyaAllah itu saya punya kesimpulan lah. Terima kasih kepada Tuan Ketua, saya serahkan semula. Sebelum kita pergi ke Ustaz Syaizal, sebelum tu kita ada soalan cepumas daripada penonton untuk saudara Khalil. Ya, saya. So soalannya berbau, bolehkah kongsi pandangan tentang PDPR yang melibatkan teknikal seperti mereka yang belajar di kolej vocational, memandangkan mereka lebih kepada hands on, bukan sahaja teori. Maksudnya pelajar KV lah. Betul, pelajar-pelajar KV yang lebih dalam lab, hands on berbanding dengan di dalam classroom. Itu yang saya beritahu tadi tentang kaedah pengajaran ataupun kaedah PDP bagaimana yang sesuai. Macam tadi saya tunjuk tentang contoh mudah botol ni lah, 1+1 tadi kan. So benda itulah yang ini yang kita kena guru-guru kena orang kata kena kreatif lah. Kena kreatif bagaimana nak memastikan budak faham. So kita tak adalah boleh ambil pendekatan Google Meet saja benda yang kena buat, tak semestinya. Ada lagi kaedah lain, ada lagi cara lain yang boleh kita mengajar murid-murid. Contoh kalau kata murid-murid tu belajar KV tentang aircon contohnya. So nanti bolehlah buat video. Contoh kalau video kat atas, so kita tunjuklah cara nak buka aircon tu ke, macam mana nak kita nak betulkan repair ke apa, and then kita suruh budak buat pula. So apa yang budak kena buat, so dia kena ambil lah satu aircon ke apa-apa, jangan aircon rumah dia, takut lagi jahanam pula kan. So kita kena ambil lah apa-apa yang bersesuaian,
yang kata contoh kalau aircon ke, motor ke, otomotif ke dan sebagainya, anda kata modul itu ataupun kelas itu tentang benda itu, suruh tunjukkan itu dan kemudian suruh pelajar buat. Ataupun mungkin boleh gunakan kaedah macam ni lah, Google Meet ke ataupun secara live, cikgu tunjuk, okey, pelajar-pelajar saya tengok, saya sekarang ni berhadapan dengan satu automotif, nama atau ini bla bla bla, ini bla bla bla. So tunjukkan cara nak buat, cara nak repair ke apa. So itulah cara dia, sebab saya faham KV adalah satu lebih kepada teori, lebih kepada praktikal lah, belajar buat benda kan. So takkanlah nak amal, cikgu nak cerita je, budak kau pun tak faham kan. So nak tak nak, apa yang boleh para guru buat, guru-guru di sekolah KV boleh buat, kreatif lah, be kreatif bagaimana nak memastikan usaha itu berjalan secara lancar, insyaAllah. Baik. So maka saudara Khalil menyatakan bahawa cara untuk menangani isu ini adalah lebih kepada membuat video, betul? Betul. Membuat video untuk memastikan mereka yang lebih kepada hands on ni lebih memahami apa yang tajuk untuk disampaikan. So yang terakhir, panel kita yang terakhir, Ustaz Syazal sudah sejuk membeku menantikan untuk dirumuskan soalan. So berikan sedikit kata-kata semangat kepada anak muda ni yang sedang belajar dalam PDPR. Memandangkan Ustaz merupakan yang lebih tua daripada kami, antara tertua daripada kami. So maka berikan sedikit kata-kata semangat ni, anak muda ni memang tengah belajar, tengah struggle ni. Berikan sedikit, dan juga harapan juga Ustaz, harapan kepada parti UMNO untuk memastikan mereka, pihak-pihak yang terlibat ini dapat ditangani isu ini. Kerana apa? Kerana kelekaan kerajaan Perikatan Nasional. Silakan Ustaz. Ada pepatah bahasa Arab berbunyi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Pepatah Arab ini membawa maksud, tuntutlah ilmu, utlubul ilmi minal mahdi, daripada buayan, ilal lahdi, sehingga di liang lahat. Sangat jauh, sangat dalam maksud utlubul ilmi minal mahdi. Proses pembelajaran ini tidak akan tamat selagi mana kita hidup. Tetapi untuk anak-anak saya yang di luar, daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah hingga ke IPT, teruskan belajar. Kerana kalau kita tengok konsep agama Islam itu sendiri, agama Islam ini dia memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Saya nak ambil sikit masa, saya nak cerita daripada guru saya. Silakan Ustaz. Cerita ni tentang seorang penggali kubur. Satu hari ada seorang perempuan datang kepada dia memohon dia menggalikan kubur kerana ada seorang anak muda meninggal. So tukang gali kubur ni gali sampai dia buat lahat. Dalam kubur tu dibuatkan lahat. Bila disiapkan lahat, penggali kubur ini nampak satu taman yang sangat cantik dengan binatang yang tak pernah dia lihat. Terus dia pengsan. Hari kedua, perempuan yang sama datang, minta tolong kepada penggali kubur ini. Dia kata, tolong galikan, ada orang meninggal. Penggali kubur ni tanya, siapa ni? Dia ni anak-anak saya. Dia kata, anak kepada perempuan tersebut. So dia buat benda yang sama terjadi. Ketika dia buat lahat, dia nampak satu padang, satu tempat yang sangat cantik. Dia pun pengsan. Bila dia pengsan, lepas dia bangun, dia cari wanita tersebut. Dia kata, saya nak tanyalah, anak awak ni apa amalan dia? Perempuan tu bertanya kepada tukang gali kubur ni, kata, kenapa? Kenapa awak tanya saya perkara ni? So, penggali kubur ni pun menceritakan pengalaman dia, dia nampak apa dalam liang lahat itu. So, perempuan ini, ibu kepada anak-anak yang meninggal tu tadi, mengatakan anak dia yang pertama itu seorang penuntut ilmu, dia sedang belajar. Dan abang kepada si adik ni tadi, yang kedua ini, dia ini adalah pekerja, tetapi duit kerja itu dia tampung adik dia untuk belajar. So kita boleh tengok daripada cerita ni, pelajar dan orang yang tolong orang ni untuk belajar, tempatnya amat tinggi, amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nak kongsi last
Hadis ini daripada Imam Ahmad. Cerita ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi setiap solat subuh dia takkan tinggal baca doa ini. Doa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada 3 perkara Nabi minta. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepada aku, kurniakan kepada aku ilman nafi'an. Nombor 1, Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Itu sebab saya cakap ilmu ni penting. Nombor 2, Nabi minta warizqan tayyiban, dan rezeki yang halal. Dan Nabi ketiga minta wa amalan mutaqabbalan, ya ini amalan-amalan yang diterima. Ayah, ibu, anak-anak, amalkan doa ini, insya-Allah hidup kita tenang, hidup kita berjaya. Dan ilmu yang kita pelajari dalam tempoh PDPR ini akan menjadi ilmu yang berkat. Percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan duga kita kalau kita tak mampu untuk menghadapi dugaan ini. Terus berdoa, terus bersabar. Saya doakan kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ustaz Syaizal. Kini kita telah menghampiri garisan penamat dalam program Suara Pemuda Hang Tuah Jaya. Ini saya kongsikan sedikit. Kalau kita ingat balik sejarah 3 tempat, tajuk tamadun manusia. Poin yang kedua, struktur berorganisasi. Kita sekarang ni hidup organisasi, betul? Pemegang takrif pertama dalam organisasi kita dalam sektor pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang bawahnya ada sekolah, dan bawah sekali ada ibu bapa. Setiap pemegang takrif perlu memainkan peranan, perlu mengorbankan diri masing-masing untuk memastikan objektifnya tercapai, iaitu apa? Menangani cabaran pendidikan norma baru melalui PDPR, proses pelajaran dan pembelajaran di rumah. Maka tamatlah program pada segmen kali ini, pada minggu kali ini bersama dengan panel-panel. Ingin saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi ada bersama kami malam ini, bersama Pemuda Hang Tuah Jaya, dalam menyuarakan suara-suara guru, suara-suara ibu bapa, suara-suara pelajar terhadap isu pada hari ini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.